Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Sumber Seminggu edisi 13 Mei 2022 bersama saya Alia Azman. Berita mengejutkan minggu ini, janda baik dilanda bah sekali lagi. Hujan lebat selama 3 jam di kawasan Hulu mengakibatkan limpahan air sungai berhampiran, antara faktor utama banjir kilat di janda baik Bentong pada Rabu. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Warosdewa Ismail berkata, cerapan data stesen hujan di kampung terbabit menunjukkan taburan hujan awal pagi itu sebanyak 19.5 mm dalam tempoh 3 jam. Sementara faktor lain pula ialah keadaan sungai yang cetek disebabkan banjir besar pada 17 Disember lalu. Susulan itu, beberapa tindakan segera diambil membantu masa banjir yang terkesan. Terdahulu 3 kampung terlibat dalam banjir kilat itu ialah Kampung Sumsum, Kampung Pulau Santap dan Kampung Cemperuh yang menyebabkan 42 keluarga terpaksa berpindah ke tempat yang selamat. Penolong Pengarah Operasi Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Ismail Abdul Ghani berkata, kejadian tanah runtuh berlaku di laluan masuk ke Kampung Janda Baik dan laluan antara Kampung Sumsum dan Kampung Cemperuh. Selain itu, berlaku juga kejadian pokok tumbang di jalan masuk ke lokasi menyokarkan operasi menyelamat. Sebuah jentera JBPM Pahang turut terkandas akibat lumpur tebal ketika dalam perjalanan memindahkan penduduk terjejas akibat banjir kilat. Sementara itu, Adun Ketari yang Syufur Osman berkata, tiada tindakan drastik oleh kerajaan negeri dan pusat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Menurutnya lagi, ini banjir kedua terburuk selepas banjir besar pada Disember lalu. Masih berkisar mengenai air, juga di negeri Pantai Timur, kita teruskan dengan masalah bekalan air di Kelantan. Bekas Exco Kanan Kerajaan Negeri Kelantan, Datuk Usam Musa mempersoalkan keperluan sehingga RM7 bilion bagi menyelesaikan masalah bekalan air terawat di negeri itu. Beliau berpandangan jumlah tersebut melebihi keperluan sebenar. Husam mengulas kenyataan Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Ahmad Abdullah yang memaklumkan sekurang-kurangnya RM7 bilion diperlukan untuk menyelesaikan masalah bekalan air di Kelantan. Peruntukan tersebut membabitkan pembinaan loji baru, kolam takungan serta penukaran paip lama. Husam berkata peruntukan kewangan dianggarkan sekitar RM3 bilion. Dalam pada itu, Amar menyatakan bahawa masalah bekalan air yang masih dihadapi oleh rakyat Kelantan disebabkan UMNO membatalkan peruntukan kewangan bernilai RM600 juta kerana parti tersebut kalah di tangan PAS pada tahun 1990. Susulan itu, pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan, Datuk Ahmad Jazah Yaakob pula berkata, biar Amar bertelingkah dengan rakyat dan setakat ini beliau mengambil sikap berdiam diri. Seterusnya ialah sektor kesihatan sekali lagi menerima kritikan apabila ramai doktor pelatih mendakwa mereka dibuli. Susulan kematian seorang doktor pelatih yang bertugas di Hospital Pulau Pinang, Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow membuat kesaan supaya Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menubuhkan jawatan kuasa siasatan khas bagi mengenal pasti punca di sebalik kematian doktor pelatih itu. Selain itu, beberapa ahli Dewan Undangan Negeri turut membuat gesaan serupa, termasuk Exco Kesihatan Negeri Nurlela Arifin yang telah membuat laporan polis terhadap 5 doktor yang didakwa tidak berperi kemanusiaan terhadap doktor pelatih. Seterusnya, Persatuan Perubatan Malaysia MMA turut memaklumkan mereka menerima lebih 120 kes melalui talian aduan HEPDOC dan daripada jumlah itu, 36 daripadanya adalah kes buli. Presidennya Dr. Koh Ka Chai berkata, kes buli tidak pernah dilaporkan, mungkin kerana pengadu bimbang dikenakan tindakan. Bagaimanapun, Dr. Koh mengingatkan orang ramai supaya tidak mudah membuat penilaian terhadap pembuli kerana menurutnya sesuatu kejadian itu berlaku ada penyebabnya. Sementara itu, Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP telah membuat tinjauan dan mendapati sebanyak 88.5% doktor pelatih di hospital sama mengakui tertekan di tempat kerja. Lebih mengejutkan, 15.4% daripada jumlah itu menilai tahap tekanan pada skala maksimum. CAP menggesa siasatan menyeluruh dilakukan dan bukannya setelah berlaku kes semata-mata. Sebab itu kalau kita ada kek. Dari isu semasa, kita ke debat perdana antara dua tokoh politik yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia.
Debat perdana antara Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang membincangkan hal berkaitan Sapura Energy Berhad SEB dan isu masa depan negara pada Khamis malam berlangsung lancar. Program yang berlangsung di Auditorium Tunku Abdul Rahman, Pusat Pelancongan Matic dihadiri kira-kira 400 orang, termasuk tokoh politik, ahli korporat, pakar ekonomi, ahli akademik selain penyokong kedua-dua belah pihak. Debat itu merangkumi 3 bahagian iaitu bahagian pertama berhubung permasalahan dihadapi syarikat minyak dan gas SEB sama ada perlu diselamatkan atau tidak. Bahagian kedua pula berkisar tentang masa depan Malaysia yang merangkumi ekonomi, politik, urus tadbir serta ahli tuju negara dan bahagian ketiga dikhususkan untuk soal jawab. Antara kata-kata yang popular disebut oleh kedua-dua tokoh ini ialah audit forensik dan kek daripada Anwar, manakala cash is king, king itu rakyat daripada Najib. Anwar menggesa audit forensik perlu dilakukan terhadap SEB jika kerajaan mahu campur tangan. Ini bagi mengelakkan masalah sama daripada syarikat lain yang memerlukan bantuan daripada kerajaan. Manakala Najib pula memberi cadangan agar Petronas menyelamatkan SEB dengan suntikan dana sebanyak 7 bilion tanpa menyusahkan kerajaan. Terdahulu bagi memastikan tiada perkara yang tidak diingini berlaku, pemeriksaan keselamatan yang ketat dibuat ke atas penonton yang hadir sebelum memasuki Dewan. Selepas debat perdana, kita terus ke berita mahkamah. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak bersama anaknya Nazifuddin diberikan peluang untuk menghentikan penghakiman ringkasan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN bagi memperoleh semua tunggakan cukai lebih 1.7 bilion mereka. Panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat membenarkan permohonan kebenaran merayu terhadap keputusan Mahkamah Rayuan pada tahun lalu. Keputusan sebulat suara itu dipersetujui bersama Hakim Nalini Pattamanaden dan Mary Lim Tian Suan. Terdahulu saksi ke-16 Datuk Wan Ahmad Syihab Wan Ismail memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa percutian Najib bersama ahli keluarganya ke atas kapal layar ke selatan Perancis, perairan Greece dan Itali sejak tahun 2009 hingga 2013 atas jemputan Putera Kuwait, Putera Saudi dan Putera Abu Dhabi. Wan Ahmad yang juga bekas pegawai Najib berkata tiada sebarang pembayaran penginapan dikenakan terhadap ketiga-tiga percutian itu, memandangkan kerana Najib dan keluarganya bercuti atas jemputan. Untuk rekod, Najib berdepan 4 pertuduhan iaitu menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit, dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Perbicaraan akan bersambung pada 18 Mei. Seterusnya kita ikuti perkembangan kes bunuh. Seorang mekanik didakwa di Mahkamah Magistrate atas pertuduhan membunuh isterinya di sebuah rumah di Ceras sehari sebelum Aidilfitri. Muhammad Syawuluddin Ismail, 38, didakwa membunuh Siti Nadirah Muhammad Nazul, 28, di sebuah rumah di Taman Koperasi Maju Jaya Ceras antara 12.30 malam hingga 3.30 pagi pada 1 Mei lalu. Pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keselesaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pada 6 Mei, media melaporkan seorang wanita maut akibat dipukul suaminya dipercayai kerana memuat naik di media sosial bahawa lelaki itu mempunyai hubungan sulit. Hasil bedah siasat mendapati punca kematian disebabkan kecederaan abdomen daripada senjata tumpul selain daripada kesan lebam di tubuh mangsa. Mahkamah menetapkan 14 Jun ini untuk sebutan semula kes. Global minggu ini dimulakan dengan berita menyayat hati di Baitul Muqaddis apabila seorang wartawan Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, maut ditembak tentera Israel ketika sedang membuat liputan mengenai serbuan yang dibuat di kemah pelarian tebing barat Palestin pada Rabu. Berita kematian wartawan wanita yang bertutur dalam bahasa Arab dan amat disegani itu telah disahkan oleh Kementerian Kesihatan Palestin dan Al Jazeera. Bagaimanapun, pihak berkuasa Israel mendakwa berlakunya insiden berbalas tembakan ketika serbuan dibuat
dan terdapat kemungkinan wartawan berkenaan terkena tembakan daripada pihak bersenjata Palestin. Israel sebelum ini melaporkan pihaknya mengadakan satu operasi di tapak kemah pelarian di Jenin yang didakwa sebagai kubu terkuat kumpulan bersenjata Palestin di utara tebing barat. Ketegangan dilapor memuncak beberapa bulan kebelakangan ini dengan sekurang-kurang 18 orang dilaporkan maut sejak 22 Mac lalu, termasuk seorang anggota polis Israel dan 2 warga Ukraine. Sebuah pesawat Tibet Airlines dilaporkan terbakar di sebuah lapangan terbang China selepas melencong daripada landasan semasa penerbangan. Bagaimanapun, semua penumpang dan anak kapal berjaya dipindahkan dengan selamat menurut syarikat penerbangan itu. Penerbangan yang membawa seramai 113 orang penumpang dan 9 anak kapal itu sedang menuju dari barat daya Chongqing ke Nianqing di Tibet apabila anak kapal menyedari ada sesuatu yang tidak kena sedang berlaku sehingga menyebabkan pesawat berkenaan melanggar landasan sebelum terbakar. Menerusi video yang dikongsi oleh media kerajaan China memaparkan api sedang menyambar sayap pesawat sewaktu penumpang yang ketakutan berlari dari tempat kejadian. Insiden berkenaan berlaku selepas penerbangan China Eastern yang dalam perjalanan dari Kunming ke Guangzhou terjunam dari 29,000 kaki ke lereng gunung pada Mac lalu yang membunuh semua 132 orang di dalamnya. Sehubungan itu, 2 kotak hitam yang merakam penerbangan kini sedang dianalisis di Amerika Syarikat untuk merungkai misteri di sebalik naas pesawat China Eastern itu. Baiklah, kita buka pentas arena minggu ini dengan pengumuman dari Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM berkaitan penjualan tiket combo RM100 Malaysia untuk kesemua 6 perlawanan pusingan akhir kelayakan Piala Asia 2023 bagi kumpulan E di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Jun ini. Pengerusi jawatan kuasa tiket dan Stadium FAM, Datuk Poza Majais berkata, pengenalan harga tiket itu dibuat bagi memudahkan penyokong setia Harimau Malaya hadir pada ketiga-tiga hari perlawanan tersebut tanpa perlu membuat pembelian tiket secara berasingan. Malahan, penyokong juga bakal menikmati diskaun harga sebanyak hampir 20%. Jualan tiket combo itu akan dibuka selama 2 minggu sahaja, iaitu bermula 16 Mei hingga 29 Mei ini secara pembelian dalam talian. Datuk Pendelila Renong dan Nurdabita Sabri memenangi emas dalam acara 10 meter platform seirama wanita dengan mengumpul 292.14 mata di Pusat Akuatik Maidin Hanoi pada Selasa. Ini membolehkan mereka jauh meninggalkan wakil Singapura Ong Rui An Ong Zian yang muncul pemenang tempat kedua dengan 225.42 mata keseluruhan. Kemenangan Pendelila dan Nurdabita ini adalah kemenangan pertama buat gandingan itu di Sukan C selepas pernah memenangi gangsa di Sukan Commonwealth Glasgow 2014 dan perak di siri terjun dunia final keempat di Windsor, Kanada pada 2017. Dalam pada itu, Pendelila menyatakan beliau sangat selesa bekerjasama dengan Dabita kerana mereka amat serasi. Namun apa yang perlu dipertingkatkan adalah teknik individu. Skuad perujuan negara berjaya meraih 8 impian emas dengan menyapu bersih ke semua acara yang dipertandingkan dalam Sukan C kali ini, yang mana ia turut merupakan pingat emas ke-9 buat negara. Kita beralih kepada berita sukan di luar negara. Bintang bola sepak Argentina, Lionel Messi, kini bergelar Duta Pelancongan Arab Saudi.
Pemain berusia 34 tahun itu berkunjung ke Laut Merah selepas diberikan rehat daripada latihan untuk beberapa hari oleh Paris Saint-Germain (PSG). Khabar tersebut dikongsi Messi menerusi hantaran di Instagramnya yang memaparkan foto percutian di Laut Merah bersama rakan baiknya dalam kerjasama bersama Visit Saudi. Kerjasama antara Messi dan Arab Saudi itu merupakan satu kejutan besar memandangkan PSG dimiliki oleh Qatar. Namun, pemilik kelab dikatakan sudah mengetahui hubungan itu sebelum lawatan Messi ke Arab Saudi. PSG sebelum ini pernah dijadikan alat untuk memperbaiki hubungan antara kedua-dua negara dengan gergasi Perancis itu bersetuju bermain di Piala Musim Riyadh pada Januari. Namun, kejohanan tersebut ditunda. Seterusnya kita ikuti berita trending tanah air. Dia punya duit raya kalah orang dapat duit KWSP. Itu antara respons warga maya apabila menonton video pasangan selebriti Niloufar dan Haris yang mendedahkan anak mereka Muhammad Bilal mendapat duit raya berjumlah RM14,020. Niloufar mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan duit raya kepada Bilal dan ada di antaranya memberikan 1,000 dirham iaitu RM1,092 kepada Bilal. Dalam video tersebut juga kelihatan pasangan itu sibuk mengira jumlah duit raya Bilal yang kini berusia 5 bulan sambil merangkakan rasa syukur dan terima kasih. Perkongsian menerusi platform TikTok itu membuatkan ramai warga maya teruja dan melontarkan pelbagai komen. Ada yang berpandangan perbuatan tersebut tidak sesuai dipaparkan di media sosial kerana ia lebih menunjukkan perbuatan riak semata-mata. Manakala ada juga yang menyatakan itu hak Niloufar untuk memaknai apa sahaja selain tidak menyalahi undang-undang. Sekadar info, Niloufar dan Haris mendirikan rumah tangga pada Mac 2021 dan selamat meniman cahaya mata pada Januari 2022. Bagaimanapun sehingga kini pasangan itu masih belum mendedahkan wajah anak kesayangan mereka untuk tatapan peminat. Bertemu lagi di minggu hadapan dengan berita lebih menarik dan informatif.